tuntutan ataupun demand letter bukanlah bermakna tindakan saman telah diambil. That's wrong. Secara umumnya, satu pihak menghantar surat tuntutan ke satu pihak yang lain untuk mendapatkan penjelasan dan memaklumkan hasrat pihak itu untuk mengambil tindakan undang-undang melalui saman sekiranya tuntutan-tuntutan yang disenaraikan di dalam surat tuntutan itu tidak dipenuhi. Tindakan saman ini sebenarnya hanya bermula apabila saman itu benar-benar difailkan di mahkamah. And there's a little bit of common sense background about why demand letter comes first before saman. Kalau tidak ada demand letter, kalau terus pergi kepada saman, it will be a waste of court's time. Because there might be misunderstanding, there might be some issues that could be clarified before it goes to court. So people send demand letter. After that, it depends on how the respondent, so to speak, replies to demand letter. Sometimes it goes to court, more often than not it doesn't, and that's exactly my experience with demand letter. Selepas peguam-peguam saya menjawab surat tuntutan dalam tempoh seminggu ini, my lawyers are managing it. They will respond to the demand letter within the stipulated time frame. Saya berharap Tuan Ibrahim Tuan Man meneruskan niatnya untuk menyaman saya di mahkamah. Saya tidak mahu surat tuntutan yang dihantar semalam menjadi alat kempen semata-mata dalam tempoh berbaki kempen PRU 15, tetapi selepas itu ia tidak berakhir dengan saman di mahkamah. Because this is usually what politicians do lah. Bila ada sesuatu, dia susah nak jawab, jadi dihantar demand letter dulu, dia kata tengok saya dah saman, tapi lepas tu dia tak saman pun kan. Jadi dalam konteks kempen yang seminggu ini, saya faham bahawa secara politiknya tindakan yang masuk akal di pihak Tuan Ibrahim Tuan Man ialah hantar demand letter dulu. Sebab selepas tempoh seminggu tu habis, pilihan raya pun dah habis. Jadi lepas itu, most probably dia tak saman pun. So that's why I want to make it clear kepada Tuan Ibrahim dan PAS, selepas saya jawab surat tuntutan itu dalam tempoh seminggu ini, saya mohon supaya mereka memfailkan saman di mahkamah, because I want this to go to court. Ada banyak sebab lah bagi mereka yang biasa dengan kes mahkamah seperti ini. Ada banyak proses di mahkamah yang membolehkan kita mendapatkan maklumat secara rasmi. Itu termasuklah contohnya discovery process yang membolehkan saya membongkar dan membawa lebih banyak lagi maklumat-maklumat rasmi. Dan dalam hal ini saya berminat mengenai projek-projek yang diberikan secara rundingan terus, dan juga projek-projek infrastruktur banjir yang besar, yang perbelanjaannya besar tetapi pengurusannya membawa risiko kewangan besar juga kepada kerajaan. Saya bagi peluang kepada Tuan Ibrahim Tuan Man 2-3-4 hari yang lepas, sebab saya nak tengok what would his reaction would have been. Saya nak tengok sama ada dia jelaskan kepada rakyat bahawa keputusan itu telah dibuat dan dia akan lawan, ataupun dia akan perjelaskan. Tapi dia I don't know, either he play naive or like any other politicians, they hope that this will just go away quietly, kan? Saya sertakan petikan surat dari Ketua Setiausaha Perbendaharaan Datuk Seri Asri Hamidun kepada Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air Datuk Seri IR Dr. Zaini Ujang yang bertarikh 7 Oktober 2022 dengan nombor rujukan MOF.BPK-5 600/15/2022
59/206/4 yang bertajuk Projek Rancangan Tebatan Banjir Sungai Langat Fasa 2 Selangor. Yang menonton dekat luar, nanti kita akan letakkan surat ini surat kerajaan daripada Kementerian Kewangan kepada Kementerian Kasar, daripada Ketua Setiausaha Perbandaraan kepada Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air. Saya petik kandungan surat tersebut di perenggan 2 untuk manfaat rakyat Malaysia. Dimaklumkan bahawa Yang Berhormat Menteri Kewangan telah bersetuju meluluskan projek rancangan Tebatan Banjir Sungai Langat Fasa 2 Selangor dilaksanakan secara rundingan terus dengan syarikat Mangkubumi Sdn Bhd. Black and white is there kan, dan saya harap orang ramai yang menonton memikirkan perkara ini. Maksudnya pegawai-pegawai kerajaan mengambil risiko yang cukup besar untuk mendedahkan surat ini kerana mereka tak boleh terima perkara ini. I mean they work really hard, dan mereka memandang sendiri bagaimana apabila dah dekat dengan parlimen dibubar, kerajaan PAS UMNO Bersatu ini menganugerahkan projek demi projek berbilion ringgit yang disegerakan. Ini bukan saya yang pandai atau cerdik yang dapat cari ini. This is an act of patriotism on the part of civil servants. Dan kalau tidak, I wouldn't have this. Dan kalau tidak, saya takkan berani untuk mendedahkan, sebab to me maksudnya kalau pegawai-pegawai kerajaan sudah sampai ke peringkat ini, membocorkan dokumen seperti ini di peringkat tertinggi, maksudnya secara moralnya pegawai-pegawai kerajaan tidak boleh menerima tindakan menteri-menteri. Keputusan ini juga merujuk kepada surat dari Perdana Menteri sendiri, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, mengenai projek ini yang bertarikh 16 Ogos 2022. So I can very quickly read untuk yang menonton. Dengan segala hormatnya perkara di atas dan surat dari pejabat yang amat berhormat Perdana Menteri bertarikh 16 Ogos 2022, rujukan ppm.rb.600/2/9 jilid 29/42. Punyalah panjang rujukan, berapa banyak surat ada ni kan. Jadi maknanya perkara ini sebenarnya telah pun diketahui lama dan dibincangkan lama. Obviously it went to and fro from Prime Minister to MOF, kemudian kepada Kasar. Surat dari Kementerian Kewangan ini dikeluarkan pada 7 Oktober 2022, and that date is extremely significant, iaitu pada hari pembentangan bajet yang lepas. Bayangkan Tengku Zafrul pada 7 Oktober 2022 di Parlimen membacakan bajet. Pada hari yang sama, Tengku Zafrul juga memaklumkan bahawa kerajaan telah melantik Mangkubumi Sdn Bhd secara rundingan terus, dan projek itu bernilai 2 bilion ringgit, seperti yang saya telah tunjukkan cabutan daripada dokumen dalaman kementerian-kementerian. Think about it. Masa dia sepatutnya sibuk tentang bajet dan sebagainya, priority pada hari itu juga priority is to rush through this 2 billion direct nego project to a company whose track record is universally known to be an UMNO link company. Sebab itu saya katakan bahawa projek sebesar ini telah dipercepatkan keputusannya supaya kelulusan diberikan sebelum PRU 15. Baik,
It's not in the press release, but I want to elaborate a bit. And sudah tentu Tuan Ibrahim akan kata, oh tidak, sebenarnya tak finalize pun lagi. Macam penafian dia yang pertama. Oh tidak ada apa-apa keputusan, tidak finalize lagi kerana pekeliling perbendaharaan memaklumkan selepas caretaker government berfungsi, maka tak boleh buat komitmen baru. Okay, ya. Rakan media nanti orang ramai boleh tengok. This is what we call, the loopholes in the whole process. Pekeliling itu juga menyatakan bahawa sebarang keputusan yang telah dibuat sebelum caretaker government yang melibatkan hanya pelaksanaan itu dibenarkan oleh caretaker government. Jadi dalam kes 2 bilion direct award kepada Mangkubumi ini, as far as the government is concerned dan Kementerian Alam Sekitar and Air is concerned, keputusan telah dibuat dan komitmen 2 bilion direct nego itu telah dibuat, iaitu di hari terakhir sebelum parlimen dibubarkan. Jadi proses seterusnya is a fait accompli, which is just to issue a surat setuju terima daripada pihak KASA. It's not as if that, this is akan go through, bincang balik semua, go through evaluation. The decision has been made by the federal government, communicated officially in writing by Tengku Zafrul, Menteri Kewangan, that akan bagi secara rundangan terus. Jadi apabila dimaklumkan kepada Ketua Setiausaha Kementerian Alam Sekitar dan Air, it's just a procedure. It's a matter of procedure, sebab selepas itu kementerian, contohnya dalam tempoh seminggu lagi ni, kalau Kementerian Alam Sekitar dan Air nak keluarkan surat pun, they can skirt around this provision that the commitment was actually done before it was dissolved, kan. Jadi sebab itu saya faham kenapa pegawai-pegawai kerajaan marah. This is shoved, down their throat when they are against it. Then the manner it is done on the last day, it was rushed through, and it was 2 billion to a company that in previous media releases I've shown, they bought lots more. They have billions of projects, and the projects they work on were picked by laporan Ketua Audit Negara, and they have 2 petitions in court to wind up sebab tak bayar hutang and so on. Jadi I can empathize why pegawai-pegawai kerajaan got so riled up, because obviously the final stage is a formality of issuing a surat setuju terima sahaja, because the decision to award by direct nego has been done. Is it possible that Menteri Tuan Ibrahim Tuan Man is so naive that he doesn't know a thing about this? Because I know penyokong dan pimpinan PAS lepas ini akan mengatakan, oh surat itu ialah daripada KSP Perbendaharaan kepada Ketua Setiausaha Kementerian. Tak ada pun nama Tuan Ibrahim, tak ada pun kat situ. So I ask that question. Lazimnya apabila keputusan sebesar ini yang melibatkan Kementerian Alam Sekitar dan Air telah diputuskan di peringkat Perdana Menteri dan Menteri Kewangan, walaupun surat pemakluman keputusan itu adalah Ketua Setiausaha Perbendaharaan kepada Ketua Setiausaha KASA, sudah tentu KSU KASA telah pun memberi taklimat dan memaklumkan Menteri KASA sejurus selepas 7 Oktober. That's the normality. Obviously, the communication officially is between the mandarins, between the civil servants. Ministers don't actually write letters. It's the KSU to KSU, it's the KSP, but it's the duty, and it would have been done, that minister is kept abreast and would have been fully briefed, especially of something like this. Sebab itu
Saya kecewa dengan reaksi Tuan Ibrahim Tuan Man dan kepimpinan PAS yang cuba memberi gambaran mereka tidak tahu apa-apa. Malah kempen PAS setakat ini contohnya telah bertumpu sepenuhnya kepada menyerang peribadi saya untuk mengalihkan perhatian bahawa logiknya Tuan Ibrahim Tuan Ibrahim Tuan Man sebenarnya tahu memang projek berjumlah 2 bilion ini telah pun diluluskan oleh kerajaan untuk tindakan selanjutnya di pihak beliau sebagai Menteri Kasar. I actually don't pay attention to whatever people say, personal attacks. Tapi buat masa ini, saya berharap Tuan Ibrahim Tuan Man tidak berselindung di sebalik satu surat tuntutan untuk mencuci tangan dari tanggungjawab beliau mengenai projek ini. This is 2022. The public demands better from a minister rather than just issuing a demand letter and then expecting that you can get away scot-free from something as big as this. Sekiranya Pakatan Harapan membentuk kerajaan dalam tempoh 10 hari dari sekarang, it's only about 10 more days before we know which coalition forms the government. Saya berhasrat untuk membuat laporan kepada pihak-pihak berkuasa termasuklah SPRM dan juga PDRM mengenai peranan Ismail Sabri Yaakob, Tengku Zafrul Abdul Aziz dan Tuan Ibrahim Tuan Man mengenai fungsi, keterlibatan, ketelusan mereka dalam kes ini untuk disiasat sepenuhnya oleh pihak-pihak yang berkuasa. So walaupun Tuan Ibrahim sebelum ini mencabar saya untuk membuat laporan SPRM, I said, I will not at this particular time, minggu lepas, awal minggu ini, kerana sebelum itu saya belum tunjukkan lagi surat ini. Now that I've shown, and I hope sane and patriotic Malaysians will see where I'm coming from. Saya berharap supaya Tuan Ibrahim bersabar kerana sudah tentu laporan SPRM akan dibuat sekiranya Pakatan Harapan membentuk kerajaan persekutuan dalam masa itu.